pink. Dah pin dah? Ya. Macam biasa tuan-tuan, kita tunggu sekejap. Kita tunggu jemaah masuk dulu. Malam ni tazkirah online, tajaan Surau Ad-Diniyah, Surau Ad-Diniyah Selayan, Bandar Baru Selayan. Jadi macam biasa kita tunggu rakan-rakan kita, jemaah kita masuk dulu. InsyaAllah kita akan bincang malam ni lebih kurang dalam masa yang diberikan 50 minit ke 1 jam. Kita akan bincang tajuk dia berkaitan dengan teknik menggandakan teknik gandakan pahala berpuasa macam mana. Baik, sementara kita menunggu jemaah kita masuk, sementara menunggu rakan-rakan kita masuk, kita boleh share dulu. Kita boleh share, mudah-mudahan lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang akan ambil manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Kita ulang sekali lagi, insyaAllah teknik kita akan bincang malam ni, tajuk tazkirah kita, teknik ganda pahala puasa kita. Bagaimana cara untuk kita nak gandakan pahala puasa kita. InsyaAllah kita nak bincang ada 3 benda. 3 benda untuk kita nak upgrade pahala puasa kita. Sementara tu seperti biasa kita tunggu, kita boleh share. Sementara kita tunggu jemaah masuk, rakan-rakan kita masuk dulu. Malam ni, tazkirah malam ni yang dianjurkan oleh Surau Ad-Diniyah, Surau Ad-Diniyah dan Tahfiz Ad-Diniyah Bandar Selayan.
Jadi kita meraihkan jemaah-jemaah surah Ad-Diniyah dulu sementara kita mula. Kita dah ada Ustaz Farouk, dah ada surah Ad-Diniyah pun dah join. Kalau dah ready nak mula Ustaz Farouk boleh beritahu kita akan boleh mula bila-bila masa. Ulang sekali lagi tuan-tuan, kita insya-Allah kita nak bincang tajuk yang simple saja malam ni, tajuk yang ringkas saja, iaitu teknik gandakan pahala puasa kita. Kita nak untun berganda. Bagaimana teknik dia, macam mana cara dia, insya-Allah kita nak kongsi cara yang simple sahaja. Semua kita dah tahu, cuma malam ni ulangan sahaja. Malam ni kita nak tazkirah ataupun nak sebut, nak sharing tajuk-tajuk ulangan. Majoriti apa yang kita nak sebut malam ni tuan-tuan dah maklum, tuan-tuan dah tahu. Tazkirah kita malam ni sebagai ulangan saja untuk refresh ilmu-ilmu yang telah kita belajar sebelum daripada ni. Bagaimana cara, bagaimana teknik dan bagaimana tips untuk kita gandakan pahala puasa kita. Kita nak setiap tahun ada peningkatan, ada anjakan kualiti amalan puasa kita, maka kita kena tahu panduan asas dia. Kita kena tahu panduan asas, kita kena tahu teknik asas berkaitan dengan cara untuk kita gandakan pahala puasa kita. InsyaAllah kita nak bincang tuan-tuan, ada 3 benda pada malam ini yang kita panggil teknik buat dan tinggal. Simple sahaja, ada 3 benda yang kita akan bincang dengan tuan-tuan, dan 3 itu kita pecah kepada 2, ada 6 perkara yang saya akan share kepada tuan-tuan, dan majoritinya ataupun kesemuanya 6 perkara itu telah kita maklum, telah tuan-tuan maklum, cuma kita sebut pada malam ni sebagai ulantayan sahaja apa yang telah kita tahu, apa yang telah kita maklum, sebagai memantapkan lagi apa yang kita tahu, mentahqiqkan lagi apa yang kita tahu. Mudah-mudahan kita ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan anjakan di dalam amalan puasa kita pada tahun ini. Baik, sementara kita menunggu, kalau tuan-tuan dah ready untuk kita mula, okey, kita dah dapat signal daripada Ustaz Farouk, mewakili surau Ad-Diniyah dari Selayan, iaitu kita dah Ustaz Farouk kata boleh mula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita sama-sama diberi kesempatan, peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam majlis tazkirah ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan, mudah-mudahan kita diberi rahmat dan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tuan-tuan berada dalam majlis ilmu maya di rumah masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ganjarkan kepada kita pahala, Allah ganjarkan kepada kita keberkatan, dan Allah ganjarkan kepada kita rahmat sebagaimana kita berada dalam majlis ilmu di surau tuan-tuan seperti rutin tahunan. InsyaAllah tuan-tuan, seperti mana tajuk yang saya sebut di awal tadi, kita akan bincang dalam ruang masa yang tuan-tuan berikan kepada saya 50 ke 1 jam. Tajuk yang kita nak bincang pada malam ini iaitu teknik gandakan pahala puasa kita. Sebagaimana kita maklum tuan-tuan, secara umumnya kita dah maklum secara umumnya sempena Ramadan Al-Mubarak, maka setiap amalan kebaikan kita akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kebaikan yang tuan-tuan lakukan pada bulan Ramadan, sama ada kebaikan itu statusnya wajib ataupun kebaikan itu statusnya sunat, maka kesemuanya
akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada malam ini yang kita nak bincang, kita nak tahu lebih spesifik, kita nak tahu lebih khusus cara ataupun teknik untuk kita nak lipat gandakan lagi. Walaupun Ramadan ini, kedatangan Ramadan ini spesialnya, luar biasanya bulan Ramadan, di dalamnya akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita nak kena tahu asas dia. Kita nak kena tahu panduan dia. Apa panduan, apa asas untuk kita tahu cara kita nak upgrade lagi, kita nak tingkatkan lagi, kita nak gandakan lagi pahala daripada Allah, pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkas pada malam ini tuan-tuan, yang kita nak sebut, yang kita nak sharing bersama tuan-tuan malam ni, kita nak sebut teknik untuk gandakan pahala ini melalui 3 cara. Teknik ini teknik yang simple, yang tuan-tuan dah tahu. Saya sebut sebagai ulangan sahaja. Apa dia tuan-tuan 3 cara? Yang kita panggil ringkasnya teknik buat dan tinggal. Apa dia? Yang pertamanya tuan-tuan, untuk nak gandakan pahala puasa ini, setelah mana tuan-tuan jaga basic, amalan basic, perkara yang basic ataupun diri puasa itu, perkara yang basic diri puasa itu kita jaga. Apa dia basic diri puasa? Amalan puasa ini yang basicnya tuan-tuan berkaitan dengan rukun. Kita jaga rukun puasa, kita jaga perkara yang batal puasa, dan ada satu benda lagi untuk meningkatkan pahala puasa kita yang perlu kita jaganya, ialah 3 benda yang kita nak sebut pada malam ini. Apa dia? Yang pertamanya tuan-tuan, kita kena perbanyakkan amalan sunat ketika kita berpuasa. Yang kedua tuan-tuan, kita kena meninggalkan perkara yang diharamkan ketika kita berpuasa. Dan ketiga tuan-tuan, kita kena meninggalkan perkara yang makruh ketika kita berpuasa. Dalam 3 benda ni tuan-tuan, ada benda yang kena buat, ada benda yang kita tinggal. Sebab tu saya ringkaskan di awal tadi, saya kata teknik buat dan tinggal. Apa yang kita kena buat? Kita melakukan, kita buat ataupun kita perbanyakkan melakukan perkara sunat yang wajib tetap kita buat. Apa yang kita tinggal tuan-tuan? 2 benda. Yang keduanya ialah kita meninggalkan perkara yang diharamkan ketika kita berpuasa. Dan yang ketiganya ialah kita meninggalkan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala ketika kita berpuasa. 3 benda ini tuan-tuan, saya nak sebut 6 insyaAllah. Sempat kita sebut 6, 2. Saya nak sebut ringkas 2 perkara sunat, dan 2 perkara yang haram, dan 2 perkara yang makruh. Ada 6 benda. Walaupun tuan-tuan maklum, banyak perkara-perkara sunat ketika kita berpuasa, lebih daripada 20 perkara, 20 lebih perkara yang dikumpulkan oleh ulama di dalam kitab-kitab fiqah tentang perkara yang disunatkan ketika kita berpuasa. Tetapi tuan-tuan, kita nak sebut amalan ini 2 sahaja. Dan yang keduanya kita nak sebut 2 perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ketika kita puasa. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita nak sebut 2 perkara yang makruh. Kenapa tuan-tuan kita kena 3 benda ini kita rakunkan sekali? Kerana 3 benda ni tuan-tuan kita rakunkan sekali untuk mendapatkan ataupun menggandakan pahala puasa kita, serentak kita kena lakukan 3 benda. Yang pertama, kita kena perbanyakkan melaksanakan benda sunat. Yang kedua tuan-tuan, untuk kita jana pahala melalui teknik meninggalkan perkara haram, kita kena buat. Untuk nak gandakan pahala, kita kena tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena tahu apa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan apa perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana meninggalkan perkara diharamkan oleh Allah, meninggalkan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala, dia ada pahala yang besar sempena di dalam bulan Ramadan. Dan ketika saat kita sedang berpuasa, akan diganjarkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulakan tuan-tuan dengan 2 perkara sunat. 2 perkara sunat dan afdal ketika mana kita berpuasa di bulan Ramadan. Saya nak sebut 2, dan kedua-dua ni tuan-tuan perkara yang masyhur dan maklum kita tahu. Apa dia yang pertama? Yang pertamanya ialah memperbanyakkan tuan-tuan, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kita maklum, semua kita maklum. Cuma saya nak tegaskan tuan-tuan,
yang dikatakan sunat memperbanyakkan bacaan Al-Quran daripada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan lain tuan-tuan, bacaan Al-Quran juga sunat kepada kita. Tetapi datangnya bulan Ramadan, maka kita ditekan sekali lagi oleh Allah Ta'ala bahawasanya sunat untuk kita melebihkan. Bulan biasa pun sunat baca Quran, tetapi datangnya bulan Ramadan, ketika mana kita sedang berpuasa Ramadan, maka ada satu gesaan dan anjuran daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu sunat perbanyakkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagi kita ada anjakan dan perubahan daripada bulan biasa. Kalaulah bulan biasa tuan-tuan kita dengar Al-Quran ini, contoh bagi orang yang konsisten dengan Quran, setiap hari dia baca sekurang-kurang 10 ayat Al-Quran, maka datangnya bulan Ramadan bagi ada anjakan. Itu maksud perbanyakkan daripada biasa. Kalaulah biasa kita baca 10 ayat, maka sempena Ramadan ini kita pelebihkan 10 ayat. Kalaulah orang yang mampu baca dua muka surat, silakan. Orang mampu baca satu hari satu juzuk Al-Quran, silakan. Itu maknanya perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kerana Ramadan ini tuan-tuan, antara keistimewaan bulan Ramadan, sebagaimana tuan-tuan tahu, Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebab itulah para ulama kita, tanda dia memuliakan dan menta'zimkan Al-Quran sempena Ramadan, dia fokus kepada Quran. Fokus kepada Quran, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila datangnya Ramadan, Imam Syafi'i memperbanyakkan baca Quran, menggandakan baca Quran. Sebulan lain Imam Syafi'i khatam satu bulan 30 kali. Bermakna Imam Syafi'i satu hari dia khatam sekali baca Quran. Bulan-bulan biasa, tetapi datangnya Ramadan, Al-Imam Asy-Syafi'i dia khatam satu hari 2 kali. Setengah riwayat mengatakan Imam Syafi'i khatam 30 hari Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Maknanya satu hari dia khatam siang Ramadan sekali, malam Ramadan sekali, 24 jam dia boleh khatam 2 kali baca Quran. Itu bagi orang yang sisinya besar. Macam kita, saiz kita ukur di badan sendiri tuan-tuan. Kita mampu banyak mana, ikutlah. Tak, kalaulah kita boleh target 30 Ramadan, aku nak target sekurang-kurang aku sempat khatam sekali, tu kira hebat dah tuan-tuan. Kira dah hebat dah daripada bulan-bulan lain. Ini besar pahala. Jangan kita tinggalkan pahala afdal. Kalau bulan lain sunat, tetapi datangnya Ramadan ditekan sekali lagi sunat, perbanyakkan, maka kita dapat pahala sunat dan kita dapat pahala afdal tuan-tuan. Jangan kita lepaskan besarnya pahala orang yang baca Quran ini. Sebagaimana selalu saya sebut hadis Nabi menyatakan al-jannatu mushtaqatun li arba'in nafarin. Syurga ini akan merindui kepada 4 golongan manusia di atas muka bumi. Mana dia? Yang pertamanya qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran, syurga sentiasa merindui dia. Apa makna syurga sentiasa merindui dia? Yakni bidadari, penduduk syurga sentiasa merindui orang yang baca Quran, sentiasa memanggil-manggil nama orang yang baca Quran, walaupun tidak didengari oleh penduduk dunia. Orang yang membaca Quran di dunia ini, dia tidak dengar bidadari memanggil namanya. Kerana itu sebahagian daripada urusan gaib yang Allah tak benarkan untuk manusia penghuni bumi dengar suara bidadari memanggil-manggil orang yang membaca Quran, orang yang memperbanyakkan bacaan Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang kedua tuan-tuan, saya nak sebut yang kedua pada malam ini. Yang kedua ini, saya nak sebut 2 perkara saja tentang perkara yang sunat kita lakukan ketika kita berpuasa.
Kita nak sebut 6 semua, 2 perkara sunat, 2 perkara haram, 2 perkara makruh, 2. Baik, apa dia yang kedua perkara sunat yang kita kena perbanyakkan tuan-tuan? Yang keduanya ialah kita telah maklum sedekah. Sunat memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Kita dapat 2 pahala tuan-tuan. Pertamanya pahala sunat, yang keduanya pahala afdal. Sunat di luar bulan Ramadan pun hukum dia memberi sedekah kepada sesiapa sahaja dapat pahala sunat. Tetapi datangnya bulan Ramadan ataupun ketika saat kita sedang berpuasa itu, maka kita dianjurkan sekali lagi oleh Allah Ta'ala supaya kita memperbanyakkan bersedekah kepada sesama umat Islam. Kalaulah kita bersedekah ketika saat kita berpuasa, kita akan dapat 2 pahala. Inilah yang kita sebut di awal tadi, teknik untuk kita ganda pahala. Pahala biasa kita dapat, apa dia? Pahala sunat bersedekah. Dan kita akan dapat satu lagi tuan-tuan, pahala apa dia? Iaitu pahala afdal kita memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan di saat kita sedang berpuasa ini. Itu sedekah. Baik, kita nak tahu lagi tuan-tuan, sedekah ni kita nak buat, kita nak tahu sedekah ni lagu mana pula cara untuk kita nak pahala lebih lagi, kita nak gandakan lagi pahala melalui teknik bersedekah. Bagaimana cara sedekah yang afdal? Kita nak dapat tuan-tuan ada 3 pahala melalui satu perbuatan kita saja. Perbuatan sedekah kita nak dapat 3 pahala. Apa dia 3 pahala? Pertamanya pahala sunat biasa. Yang keduanya pahala afdal. Apa dia afdal? Afdal di saat kita berpuasa ini, kita sekali lagi bersedekah sama dengan bulan lain, cuma kita perlebih walaupun sedikit. Bulan lain kita biasa sedekah setiap hari RM10, setiap hari RM5, setiap hari RM1. Maka datang bulan Ramadan, sunat sekali lagi kata kita perbanyak, perlebih. Bagilah RM2, bagilah RM10, bagilah RM20. Sunat pelebih. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa yang kita nak lebih daripada cara bersedekah? Kita nak dapat pahala lebih melalui siapa orang yang kita nak bagi. Untuk dapat pahala lebih melalui cara golongan yang menerima pemberian kita, dapat 3 pahala. Ini penting untuk kita tahu panduan. Dalam satu perbuatan kita akan dapat 3 pahala. Pahala yang pertama pahala sunat, pahala yang kedua pahala afdal, pahala yang ketiga juga pahala afdal. Afdal apa yang ketiga? Yang ketiganya tuan-tuan, afdal golongan sasaran yang kita nak beri sedekah itu, siapa yang paling afdal? Beri kepada siapapun orang Islam dapat pahala sunat. Tetapi afdalnya kita ikut ranking, kita ikut maratib, kita ikut level, kita ikut standard yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Antara orang yang afdal kita bagi, pertamanya ialah ranking apa dia? Ranking yang pertamanya ialah apa dia? Qarabah. Kita dahulukan qarabah kita. Apa dia qarabah? Sanak saudara. Qarabah ni orang Melayu pun dia panggil qarabah. Orang Melayu ni asal bahasa Arab qarabah. Orang Melayu ni dia pinjam bahasa Arab, dia melayukan, dia jadi kerabat. Ni kerabat saudara mara saya. Ni kerabat. Mungkin lain tak, mungkin negeri lain mungkin tak gunalah. Kalau Kelantan digunalah kerabat ni. Bukan kerabat dakak tu. Kelantan ada juga kerabat dakak tu. Dia banyak juga bahasa dia. Apa nama dia? Kerabat. Kaum kerabat. Kaum kerabat. Jasa bahasa Arab. Kaum tu bahasa Arab, qarabah pun bahasa Arab. Kaum qarabah. Orang Melayu dia ambil kaum dan kerabat. Baik, pertamanya kita nak pahala lebih, kita sedekah kepada apa? Kepada kaum kerabat kita. Tengok siapa kaum kerabat kita yang memerlukan, yang paling berada pada ranking pertama, siapa dia? Pada ranking pertama siapa dia? Kita nak sedekah ini, sedekahlah pertamanya kepada kaum kerabat. Yang maksud kaum kerabat ni apa? Orang yang terdekat dengan kita. Kita ada abang kita, kita ada adik kita, kita ada mak saudara kita, kita ada anak bapa saudara kita, mak saudara kita. Tu makna kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita. Ini dapat pahala afdal. Ataupun
Yang ranking pertama lagi, ranking pertama. Apa dia ranking pertama? Ibu dan ayah kita. Sedekah kepada ibu dan ayah kita. Kalau masih ada ibu, kita sedekah kepada ibu kita. Hadiah kepada ayah kita. Inilah yang disebut oleh Nabi, antara harta manusia yang tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, ada 4 pemberian, 4 sedekah, 4 nafkah yang Allah Ta'ala tidak akan hitung harta yang dibelanjakan kepada 4 golongan ini. Ini kebesarnya, afdalnya 4 ini. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, nafaqatin ala iyadihi, iaitu orang yang membelanjakan harta dia kepada iyadi, keluarganya, kepada kerabatnya. Nafaqatun ala iyadihi, orang yang membelanjakan harta dia kepada keluarga dia. Harta dia yang dibelanjakan kepada keluarga dia tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ini keistimewaan Allah beri. Dahlah dapat pahala afdal di dunia, di akhirat harta yang dibelanja kepada sanak saudara kita ini tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala di mahkamah Rabbul Jalil. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafaqatun ala walidihi, perbelanjaan yang kamu beri kepada kedua orang tuamu. Kamu beri kepada ayah kamu beri kepada ibu kamu. Sedekah bulan Ramadan kepada ibu kita, sedekah bulan Ramadan kepada bapa kita. Jangan lepaskan peluang pada bulan Ramadan bagi orang yang ada bapa, bagi orang yang masih ada ayah. Kalau orang yang tidak ada bapa, hadiahlah pahala kepada bapa kita. Dapat pahala kepada bapa kita yang berada di dalam kubur. Kalau orang yang dah tak ada ibu, dah hadiahkanlah pahala kepada ibu. Sedekah kepada siapa dengan dia? Aku nak hadiah pahala sedekah aku kepada ibu aku yang telah lama meninggalkan kami. Sedekah kepada siapa? Dengan niat aku sedekahkan pahala ini kepada kepada ayah aku yang telah lama meninggalkan aku. Itulah dia antara anak soleh yang penting, meninggalkan anak soleh. Dia akan mengerjakan kebaikan untuk ayah, untuk ibu ayah dia. Dan Nabi kata yang ketiga, tuan-tuan, apa dia? Yang ketiga, yang keempat ni kita nak sebut saja, kita tak nak hurai kerana dia tak relate dengan tajuk yang kita bahas. Nabi kata yang ketiganya, nafkah yang tidak akan dihitung oleh Allah Ta'ala, nafaqatun ala iftar, perbelanjaan yang kamu belanjakan untuk beri makan orang yang berbuka puasa. Pahalanya besar. Sedekah kepada orang nak buka puasa, bagi makanan untuk orang buka puasa, sedekah. Harta kamu itu tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala dunia, di akhirat. Dapat pahala lebih di dunia, dapat pahala lebih di akhirat pula. Di akhirat pula harta itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, nafkah yang tidak dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat ni, apa dia? Nafaqatun ala sahur. Nafaqatun ala sahurihi, iaitu perbelanjaan yang kamu gunakan untuk makan sahur, maka tidak akan dihitung oleh Allah Ta'ala di mahkamah, di padan mahsyar kelak. Baik, serta tuan-tuan, ranking pertama, saya ulang sekali lagi, nak dapat pahala 3 pahala. Pertama pahala sunat, yang kedua pahala afdal, yang ketiga pahala afdal. Yang ketiga ni afdal apa? Afdal kita nak beri kepada orang golongan sasaran, golongan yang kita nak sedekah. Siapa dia? Dahulukan kaum kerabat kita. Dahulukan kaum kerabat kita. Dahulukan ibu bapa kita, dahulukan adik-beradik kita, dahulukan sanak saudara kita. Tak ada sanak saudara kita, barulah bagi kepada orang biasa. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, nak sebut 2 saja golongan sasaran yang afdal ini. Siapa dia lagi afdal, tuan-tuan, selain daripada sanak saudara kita? Afdal yang keduanya ialah orang yang soleh. Sanak saudara kita dan orang yang soleh. Sedekahlah kepada orang yang soleh, akan dapat pahala afdal selain daripada kaum kerabat kita. Kenapa dapat pahala afdal orang yang soleh ini? Kerana kita boleh menumpan amalan kebajikan yang orang soleh buat. Kita bagi makan kepada orang soleh, bagi sedekah duit kepada orang soleh. Orang soleh guna untuk makan. Apa saja kebajikan dia buat, mudah-mudahan dapat kepada kita. Baik, settle tuan-tuan. Yang kedua, iaitu
Amalan sunat yang kedua, apa dia amalan sunat yang kedua? Iaitu memperbanyakkan sedekah. Sunat umumnya sedekah, kemudian kita nak pahala afdal, perbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Siapa golongan sasaran untuk kita nak bagi sedekah dapat pahala afdal? Ikut rekim yang ditetapkan oleh fuqaha. Yang pertamanya kaum qarabat, yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah orang-orang yang soleh. Berilah kepada siapa pun tuan-tuan, orang yang soleh, walaupun banyak sikit tak kisah. Baik, kena nak kaum qarabat kita tu pula dua-dua dapat. Dialah saudara mara kita dan dialah juga orang yang soleh. Dua-dua dapat ranking. Yang baik, settle tuan-tuan. InsyaAllah kita teruskan ke perkara yang kedua. Perkara sunat dah settle. Kita nak sebut yang keduanya perkara haram. Yang ketiga perkara makruh. Teknik buat dah settle. Kita nak teknik meninggal pula. Baik. Dalam masa yang sama kita perbanyakkan melakukan ataupun membuat perkara sunat untuk dapat pahala afdal, untuk dapat pahala sunat dan dapat pahala afdal. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, jangan kita lupa ada satu lagi benda untuk jana pahala, untuk ganda pahala, iaitu perkara yang kita kena tinggal, kena tahu. Yang kita panggil apa dia? Perkara haram dan perkara makruh. Yang saya nak sebut dua perkara haram ni tuan-tuan, apa yang kita nak sebut dua perkara haram yang agak penting ini, yang penting, bukan agak penting tapi penting. Apa dia? Iaitu perkara haram yang boleh membinasakan pahala puasa. Ini penting untuk kita tahu. Kalau kita tak kena gaya, bukan boleh menggandakan pahala, tapi boleh burn pahala puasa kita. Dan tapi kalau kita tahu cara dia, kita boleh buat, kita boleh ganda pahala melalui teknik meninggalkan perkara haram. Dan kalau tak kena gaya, dia boleh membinasakan pahala puasa kita. Selalu kita sebut tuan-tuan, luar biasanya puasa ini, dia ada perkara yang batal puasa dan dia ada perkara yang batal pahala puasa. Kita kena jaga bukan saja perkara yang batal puasa, tetapi kita kena jaga juga apa perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Disebut oleh ulama di dalam kitab puasa, lebih kurang ada asasnya ada 6 perkara yang boleh membinasakan pahala puasa kita. Walaupun puasa kita tak batal, tak perlu kita qada, tetapi pahalanya tidak ada. Yang adanya letih dan dahaga saja. Yang adanya letih dan dahaga saja. Inilah yang disebut oleh Nabi berapa orang? Kamin saim. Berapa ramai mereka yang melakukan puasa, tetapi yang dapatnya adalah ju' wal atas, melainkan yang dapat mereka adalah dahaga dan lapar saja, pahala tidak ada. Ini kita kena tahu. Yang saya nak sebut ni tuan-tuan, ada 2 perkara saja. Ada 6 perkara, kita nak sebut 2 saja. 2 perkara asah, tak kena gaya, kita boleh membinasakan pahala kita. Apa dia 2 ini? 2 ni popular dalam masyarakat kita orang Melayu, cuma kita nak kenal betul-betul. Apa dia? Pertamanya mengumpat, yang keduanya berdusta. Dia ada 6 semua, tapi kita nak sebut 2 saja. 2 benda ini yang kita kena tinggalkan. Nak bulan Ramadan, bulan lain pun bukan bulan Ramadan, wajib kita meninggalkan mengumpat. Haram kita mengumpat. Bulan lain di bulan bukan bulan Ramadan, wajib kita meninggalkan berdusta, jangan berbohong. Tetapi datangnya bulan Ramadan, Allah gesa, Allah anjurkan, Allah tekan sekali lagi, sunat kita jangan mengumpat, jangan berdusta. Kalau tuan-tuan tengok di dalam senarai perkara sunat, di dalam perkara sunat ketika kita berpuasa, kita akan bertemu dengan istilah sunat kita jangan mengumpat, sunat kita jangan berdusta dalam bulan Ramadan. Apa makna dia? Makna dianya dusta dan mengumpat ini, mengumpat di bulan lain daripada Ramadan pun haram, termasuk dosa besar. Dan datangnya bulan Ramadan ataupun di saat kita berpuasa, Allah gesa
Allah anjurkan, Allah paksa sekali lagi dalam bentuk sunnah. Kalau kamu tinggal, aku beri satu tawaran lagi sunnah. Bukan sahaja dapat pahala wajib kamu tinggal, tetapi kamu dapat pahala bonus. Itu yang kita maksudkan, nak ganda pahala. Di saat kita sedang berpuasa, kita kena tahu perkara yang kita kena tinggal. Kenapa kena tahu tuan-tuan perkara yang kita kena tinggal, perkara yang haram? Kerana kita dapat dua pahala. Pertamanya, kita dapat pahala wajib, yakni pahala kita meninggalkan benda haram. Yang keduanya, kita dapat pahala sunnah. Sempena kita berpuasa, maka kita akan ditawarkan satu lagi tawaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sunnah. Bukan sahaja pahala wajib yang kita dapat. Kesimpulan tuan-tuan, kita dapat dua pahala apabila kita tak mengumpat di bulan Ramadan. Pertamanya pahala wajib, yang keduanya pahala sunat. Tapi ingat, bila dapat pahala ini? Di saat ketika hati kita, di saat ketika mana syaitan kacau kita, nafsu duk kacau kita, suruh mengumpat. Sama ada mengumpat itu dengan mulut ataupun mengumpat dengan tulisan. Hari ini tuan-tuan sangat mudah untuk kita mengumpat, hanyalah menggunakan hujung jari sahaja. Kita share ataupun kita tulis di Facebook, kita tulis di media massa, dan tersebarnya begitu cepat tulisan-tulisan kita yang mengandungi mengumpat, yang mengandungi dusta, tanpa kita sedar, kerana kita tak tahu tuan-tuan apa dia mengumpat. Baik, settle tuan-tuan. Kita nak jelas sebelum kita terus kepada perkara makruh tuan-tuan, kita nak jelas apa dia mengumpat yang mesti kita tahu. Mengumpat menurut sisi pandang syariat, bukan mengumpat menurut sisi pandang orang Melayu. Banyak kali dah saya ulang dalam kuliah-kuliah sebelum pada ni tuan-tuan, tapi malam ni saya nak ulang sekali lagi supaya makna mengumpat menurut fiqh kejap dalam ingatan kita, supaya makna mengumpat menurut syariat mantap, kuat dalam ingatan kita. Kenapa? Apabila kita tahu makna mengumpat, boleh kita nak tahan diri kita, jangan kita terlibat dengan mengumpat. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh jaga diri kita daripada mengumpat. Kita kata kita tak mengumpat, walhal dia mengumpat. Dia kata saya share itu tiada unsur-unsur mengumpat. Memorial betul, itu peristiwa yang betul berlaku. Kerana kita tak tahu apa dia mengumpat. Bahaya tuan-tuan di bulan Ramadan ini, implikasi mengumpat ini. Pertamanya dosa besar, yang keduanya apa dia tuan-tuan? Yang keduanya dia hilang pahala puasa dia. Itu besar. Bukan sahaja dia dapat pahala, dia dapat pahala pula, dia dapat dosa. Kalau dia mengumpat bulan Ramadan, pertamanya dosa mengumpat ni dosa besar, yang keduanya binasa pahala puasa dia. Itu kesan mengumpat pada bulan Ramadan. Dan kalau kita boleh tahan mengumpat, kalau kita boleh jaga lidah kita dan tangan kita daripada mengumpat, kita dapat dua pahala tuan-tuan. Inilah yang saya sebut di awal tadi, cara nak ganda pahala pada bulan Ramadan melalui teknik tinggal. Kita tinggal perkara haram. Pertama, kita dengan niat menjunjung hukum Allah Ta'ala terletak di hati kita ketika kita nak mengumpat, nak tulis pasal keburukan orang, pasal suatu benda yang orang lain tak suka, maka kita tahan. Aku tak mengumpat ini kerana Allah Ta'ala, aku tak menulis keburukan orang kerana Allah Ta'ala, akan dapat dua pahala. Pertamanya pahala meninggalkan mengumpat, yang kedua tuan-tuan pahala sunat. Di bulan Ramadan, saat kita sedang berpuasa ini, kita jangan mengumpat. Apa dia mengumpat tuan-tuan? Ini paling penting untuk kita tahu. Orang yang dah tahu tu sebagai refresh balik ilmu dia. Kalau orang yang tak berapa clear lagi makna mengumpat, mudah-mudahan malam ni clear makna mengumpat. Makna mengumpat ni tuan-tuan, apa dia? Disebut oleh ulama, bukalah kitab mana pun, lebih kurang sama saja definisi dia, iaitu zikruka akhaka bima yukrahu walau bima fihi walau bihudratihi. Saya sebut sekali lagi tuan-tuan, makna mengumpat menurut istilah syara, makna mengumpat yang mesti kita pegang menurut syariat kita ialah zikruka akhaka bima yukrahu walau bima fihi walau bihudratihi. Apa makna dia? Menyebut sesuatu tentang saudara kamu, ataupun kita sebut direct zikruka akhaka, menyebut sesuatu
perkara yang tidak disukai oleh saudara kamu, walau bima fihi, walaupun sesuatu yang kamu sebut itu memang real, memang ada pada saudara kamu, walau bihudratihi, dan sesuatu yang kamu ucapkan itu walaupun kamu mengucap di hadapannya dikira mengumpat. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Mengumpat ini apa dia? Mengumpat ini kita menyebut sesuatu perkara. Sesuatu perkara itu perkara yang macam mana? Perkara yang tidak disukai oleh saudara kamu. Kata kunci dia tuan-tuan, kita menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kamu. Pertama. Yang kedua, poin yang kedua tuan-tuan, poin yang kedua, walau bima fihi, sesuatu yang kamu sebut itu memang ada pada saudara kamu. Sesuatu kamu sebut itu memang saudara kamu lakukan. Satu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga tuan-tuan, sesuatu yang kamu ucap itu walaupun kamu ucapkan, kamu tuturkan di hadapan saudara kamu, bukan di belakang. Di belakang pun mengupak, depan pun mengupak. Nampak tak? Ini beza dengan takrif mengupak di sisi orang Melayu. Orang Melayu kalau dia kata depan kawan dia, dia kata aku tak mengupak, aku kata depan-depan. Ini orang Melayu. Ini antara takrif definisi mengupak di sisi mazhab kita orang Melayu dengan syariat kita, beza. Settle tuan-tuan. Kesimpulan dia ada 3 isi penting, 3 poin. Pertamanya, sesuatu yang kita menyebut sesuatu yang tidak disukai. Poin yang kedua, sesuatu itu memang ada pada saudara kita. Poin yang ketiga, walaupun kita sebut di hadapan dia, di belakang mengupak, di hadapan pun mengupak. Apa saja kita sebut tuan-tuan, asal dia tak suka, walaupun bagi kita biasa saja, tapi kawan kita tak suka perkataan itu, maka mengumpat. Mengumpat walaupun bagi kita kata apa salahnya, dia tak suka sebut itu. Sebut kecacatan, ketidaksempurnaan tubuh badan dia, dia tak suka. Sebut perkara yang dia buat, dia tak suka. Maka kita tak boleh, kita diam. Walaupun memang apa yang ada di badan dia, kita sebut tentang kejadian sifat di badan dia, kita sebut tentang karakter dia, dia tak minat, dia tak suka, kita jangan sebut, kerana termasuk mengupak. Tujuan Allah Ta'ala jaga haramkan mengupak ni apa dia? Untuk menjaga jangan manusia sakit menyakiti hati antara saudara sesama saudara kita. Allah Ta'ala tutup sebaran ruang untuk kita menyakiti sesama saudara kita. Haram. Mengupak ini termasuk menyakiti hati sesama saudara Islam kita. Haram. Maka kita tak boleh. Tak boleh kita nak kata perkara yang tidak disukai. Kalau perkara yang kita sebut itu tidak ada pada kawan, itu bukan mengupak, itu termasuk berdusta, menipu. Haram, dosa besar, menipu. Mana menipu? Kita sebut perkara yang kawan kita tak buat. Orang Melayu kata fitnah. Tu Melayu kata fitnah, syariat kata menipu. Kita cerita, duk jaja perkara, duk tulis perkara yang saudara kita tak buat, maka itu bukan mengupak, itu menipu, berdusta, kazib. Termasuk juga dosa besar, dan termasuk juga perkara yang kedua yang kita nak bincang pada malam ini, apa dia? Dusta boleh membinasakan pahala puasa. Atau bahaya. Dua-dua ni bahaya. Terkadang tuan-tuan, dua-dua ni kita buat serentak. Ada orang yang mengumpat kerja dia, dan ada orang yang mendusta saja kerja dia, menyebarkan isu-isu yang tak pasti. Pasti ke tidak kita sebelum kita nak share cerita tu benar ataupun tidak? Kalau tak benar, termasuk mengupak, termasuk berdusta, haram, dosa besar. Kalaulah benar dan kita tahu tuan dia tak suka, termasuk mengupak. Jangan kita share benda yang tak pasti,
termasuk berdusta. Kalau benda pasti, tapi kawan kita ni, saudara kita ni dia tak suka, jangan kita sebarkan, kerana itu mengumpat. Settle tuan-tuan. Walaupun kata ulama, saya nak ringkaskan saja, tak nak detailkan. Nanti tajuk dia, tuan-tuan bertemu dalam tajuk, insya-Allah boleh detailkan. Dalam tajuk penawar bagi hati pun ada makna mengumpat ini. Dijelaskan detail dalam penawar bagi hati. Walaupun gelaran, ini banyaklah tuan-tuan, kita kena sensitif kepada isu-isu mengumpat ini. Walaupun gelaran, kita kalau kawan kita tak suka, jangan bergelar. Kita gelar pendek termasuk mengumpat, kita kata gemuk termasuk mengumpat, kita gelar dia hitam termasuk mengumpat, kita gelar dia kudum termasuk dia mengumpat, kita gelar dia sengau termasuk dia mengumpat, kita gelar dia gagak termasuk mengumpat. Kalau dia memang gagak, tapi dia tak suka orang panggil dia gagak. Dia ni ada setengah orang ni, dia cakap ni nak boleh ke satu patah demi satu patah ni 2-3 saat baru boleh keluar patah. Saya. Berapa saat tu nak boleh sebut saya. Maka dia ni orang panggil gagak. Kita panggil gagak kepada dia, dia terasa hati. Maka jangan panggil gagak. Melainkan ada beberapa tempat yang kita tak berhasrat untuk bincang. Ada boleh juga mengumpat beberapa tempat, lebih kurang 6 tempat yang kita boleh mengumpat. Antaranya kita nak perkenal kepada orang. Orang datang kampung kita, dia tanya mana rumah Man. Man apa? Man gagak. Kita terpaksa kena sebut juga ciri-ciri yang dia tak suka yang ada pada dia. Antara ciri yang dia tak suka apa dia? Gagak. Man dalam kampung ni ada 3. Man lori, man lembu, yang ketiga man gagak. Datang kampung kita, dia kata, Tuan Haji, Assalamualaikum. Tuan Haji, Waalaikumsalam. Saya daripada kampung sekian-sekian, saya datang kampung ni nak cari rumah Tuan Haji Man. Kita pun cakap, kata Tuan Haji Man, kampung kami ni ada 3 orang. Hak mana tu? Dia kata Tuan Haji Man tu lah, cakap gagak tu. Asal tak boleh sebut gagak dia, tetapi oleh kerana nak bagi orang lain kena, kita sebut gagak, baru orang kena. Maka boleh dibenarkan pada tempat itu, tempat untuk orang kenal saja. Tetapi tempat biasa tak boleh gelar pada dia. Kalau dia memang sengau, kita kata mak sengau, cakap pula dia ikut dia, ikut sengau dia. Kita ni suka mengajuk, suka bergelar. Kawan-kawan, sama kawan-kawan pun tak boleh. Pendek, itulah mak pendek tu pendek, dah lah huduh pendek pula tu. Perangai pula tak berapa cantik. Jangan duduk, jangan kita duduk sebut pendek orang, jangan kita duduk sebut gemuk orang, jangan kita duduk sebut kutuk orang. Kutuk ni termasuk mengumpat. Saya tak mengumpat ustaz, saya kutuk saja. Yalah tu mengumpat lah tu kutuk tu. Jaga mengumpat gelar. Saya teringat dulu masa saya mengaji dengan Tuan Guru Jicik ni. Jadi Tuan Guru Jicik dia cerita Pondok Tok Kenali. Masa dia belajar di Pondok Tok Kenali tu, ada seorang Tok Guru besar. Tok Guru hebat, anak murid Tok Kenali. Nama dianya Mak Kudum. Orang panggil Mak Kudum ya, tapi dia alim. Dia mengajar kitab besar-besar di Pondok Tok Kenali. Dia anak murid Tok Kenali. Orang panggil Mak Kudum. Dia tangan kudung, kaki kudung. Kaki kudung sekat paha ada. Tangan dua-dua kudung. Tapi hebat dia. Tu kita malu. Orang kudum pun boleh jadi alim, Tok Guru besar. Orang panggil Haji Mak Kudum ya. Orang dulu ni dia tawaduk. Ilmu masya-Allah hebat, tak panggil Tok Guru. Panggil Tok Lebah je. Panggil haji je. Ustaz pun tak panggil. Kita hari ni nak suruh orang lain panggil kat kita ustaz. Orang tak panggil ustaz, kita sendiri bahasa diri kita ustaz. Tu hebat kita hari ni. Mak Kudum ni, orang panggil Mak Haji Mak Kudum je. Tu Guru Cik kata orang panggil Mak Kudum, dia marah, dia tak marah. Tak apa, tak mengapa. Orang panggil Mak Kudum kat dia tak marah. Dia mengajar atas pondok dia. Dia kahwin ramai. Tok Guru cerita berapa, 2 ke 3 tak ingat. Jadi dia nak mengajar ni, bini dia usum. Dia kudung kaki tangan. Dia pegang apa? Dia pegang kitab dengan tangan, kadang-kadang pegang kaki dia kudung. Dua-dua ni kudung. Orang yang mula-mula dia penuh. Tok Guru cerita penuh pondok dia ni. Time Tok Kenali tak mengajar di atas surau, dia mengajar atas rumah dia. Penuh rumah. Sampai melimpah rumah dia.
mak kudum mengajar. Jadi orang pelajar-pelajar baru ni tak tahu dia kudum. Orang tengok dia dari jauh, tengok dia pegang kitab dengan kaki. Lalu pelajar-pelajar budak-budak baru ni kata, "Kurajar," dia kata, "mak kudum, tok guru main dengan kaki je," dia kata kitab. Dia tak tahu bahawa tok guru ni, mak kudum ni kudum. Tu dia pegang dengan kaki kitab ni, kaki dia kudum dua-dua, tangan dia dua-dua kudum, pegang macam tu kitab. Tetapi dia alim. Duk pondok-pondok tok kenali. Baik. Kalau dia tak marah kudum, boleh panggil kudum. Kalau dia marah jangan panggil, termasuk mengumpat. Baik, settle tuan-tuan. Itu makna mengumpat yang kita kena tahu. Baik, yang saya sebut tadi, yang pertama, perkara yang kita kena tinggal. Kita sebut dua perkara haram yang kita nak sebut ini. Pertamanya ialah mengumpat. Kita tinggal mengumpat pada bulan Ramadan, dapat 2 pahala. Ketika rasa nak mengumpat, sama ada dengan mulutnya, sama ada dengan jarinya, maka kita tahan. Teringat terlintas di hati kita, aku tak mengumpat ini semata-mata kerana menjunjung hukum Allah Ta'ala, kerana perintah larangan Allah Ta'ala meninggalkan mengumpat. Satu yang kita dapatnya pahala meninggalkan larangan mengumpat, meninggalkan mengumpat. Yang kedua kita dapat pahala apa? Yang keduanya kita dapat pahala sunnah. Allah tawarkan satu lagi pahala di saat kita berpuasa, kita akan dapat pahala sunnah kita meninggalkan mengumpat di bulan Ramadan ataupun ketika saat kita berpuasa. Kesimpulan tuan-tuan, orang yang tak mengumpat di bulan Ramadan, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala meninggalkan haram, mengumpat meninggalkan perkara haram. Yang keduanya ialah dapat sunnah, sunnah ataupun dapat pahala sunnah. Baik. Yang kedua tuan-tuan, ini sama juga, saya tak nak hurai lebih kerana kita masa tak panjang. Yang kedua apa dia? Yang keduanya berdusta, kazib. Berdusta ni yang saya sebut di awal tadi, kebiasaan kita terkadang-kadang tuan-tuan dia sapu dua-dua. Mengumpat pun mengumpat, dia berdusta pun dusta, dia menipu. Apa dia menipu ni? Yang kata kazib ni apa dia? Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Dia memberitahu sesuatu perkara yang tidak membetuli dengan yang sebenar, ataupun menyalahi dengan perkara yang sebenar, maka itu termasuk berdusta. Yang saya sebut awal tadi, kebiasaan orang kita dia sapu dua-dua, mengumpat pun mengumpat, berdusta pun berdusta. Kalau sesuatu isu yang dia sebar, sesuatu isu yang dia share, kalau isu tu benar, memang saudara kita buat, tapi saudara kita tak suka, dia sebar juga, termasuk mengumpat, menyebarkan perkara yang termasuk dalam ghibah, termasuk dalam mengumpat. Dan kalaulah benda itu dia tak pasti lagi, ada ke tidak perkara ini kawan saudara kita buat ataupun tidak, kalaulah apa yang dia sebarkan itu perkara yang tidak dilakukan oleh saudara kita, maka termasuk kadzib, termasuk dia berdusta. Kedua-dua tuan-tuan dosa besar. Dan kalaulah dia berdusta di bulan Ramadan, di saat dia berpuasa, akan menghilangkan pahala puasa dia. Ini termasuk salah satu daripada 6 perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa kita. Baik, 2 settle tuan-tuan, 2 kita dah sebut 4. 2 perkara yang 2 perkara sunat dan 2 perkara yang haram. 2 ini tuan-tuan dikombinkan. Dalam perkara sunat dan perkara haram ini dikombinkan. Apa maksud digabungkan? Di saat kita berpuasa, bukan saja kita ini wajib meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ini, tetapi saat kita berpuasa, kita dapat satu lagi tawaran sunat, kita meninggalkan perkara yang haram. Baik, terakhir tuan-tuan malam ini, yang terakhirnya ialah 2 perkara yang saya nak sebut, perkara yang makruh. Perkara yang makruh ni sama konsep dia tuan-tuan. Konsep dia kita kena tahu, kita meninggalkan perkara haram ini semata-mata niat menjunjung hukum Allah Ta'ala, dapat pahala tinggal. Dan yang keduanya benda makruh. Perkara makruh untuk kita nak jana pahala melalui teknik meninggalkan makruh, sama juga kita mesti niat. Kenapa kita tak buat perkara makruh? Niat semata-mata kerana Allah, maka kita akan dapat pahala meninggalkan makruh. Meninggalkan makruh.
Saat kita tinggal makruh di bulan Ramadan, tuan-tuan, kita akan dapat pahala, kita akan dapat pahala berganda. Baik. Kita nak sebut banyak perkara makruh, tapi kita nak sebut dua saja, tuan-tuan. Apa dia dua perkara makruh? Dua perkara makruh ni, tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan maklum, saya nak ulang sahaja. Dua perkara makruh ni, saya nak ulang sahaja sebagaimana yang tuan-tuan dah maklum. Pertama apa dia? Saya nak ambil dua saja. Perkara makruh ni banyak. Pertamanya, tuan-tuan, sunat. Dia asalnya sunat kita tidak berwangi-wangian pada bulan Ramadan. Bila, tuan-tuan? Bermula selepas fajar, sebelum maghrib, sunat kita tidak berwangi-wangian. Makruh kita berwangi-wangian di saat kita berpuasa. Makruh kita memakai wangi-wangian ketika kita berpuasa. Sunatnya bila? Sunatnya kita berwangi-wangian sebelum fajar dan selepas daripada maghrib. Selepas azan maghrib, kembali balik sunat kita berwangi-wangian. Tuan-tuan jaga, nak keluar rumah bagi lelaki, nak pergi office bagi lelaki, nak pergi ke mana saja, kita biasa rutin kita sebelum kita keluar rumah, kita spray, kita pakai perfume, kita pakai minyak wangi, kita pakai minyak atar. Maka dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, di saat tuan-tuan nak pakai minyak wangi, tahan diri kita, aku tak pakai minyak wangi kerana makruh, kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan akan dapat pahala meninggalkan makruh. Pakai siap-siap sebelum subuh, sebelum azan, spray siap-siap di baju kita, spray siap-siap di badan kita, pakai siap-siap. Kalau kita pakai minyak wangi sebelum fajar, walaupun selepas fajar itu masih berbau badan kita wangi-wangian, maka tidak makruh, kerana kita memakai itu sebelum fajar. Kenapa makruh? Kerana dia ternafi apa nama ini, rahsia puasa. Nabi kata badan orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma kasturi. Maka kita jangan jangan melawani ataupun menafikan rahsia orang yang berpuasa ini. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, kita dah cukup masa kita, hampir nak cukup dah, kita 1 jam kita sebut tadi. Kuliah kita, tazkirah kita lebih kurang 50 minit ke 1 jam sahaja. Maka ngam-ngam kita tutup dengan yang terakhir, makruh yang kedua, tuan-tuan, apa dia? Iaitu bersugi. Ni kita biasalah, kita kadang-kadang kita tak elok sangat, kita duk biasa bersugi setiap hari. Kadang-kadang tak niat pun, maka tak dapat pahala bersugi kalau tak niat. Kena niat pahala bersugi. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam kitab Tuan Guru Cik Sulamus Sibian, dia sangat menekankan soal niat. Perkara-perkara basic ini ditekankan oleh Tuan Guru, kerana terkadang kata Tuan Guru, manusia hari ni dia buat apa tapi tidak ada kaitan dan hubung kait dengan Allah Ta'ala. Apa saja dia buat, sembahyang dia ada niat, puasa dia ada niat, tetapi perkara-perkara sunat lain yang tidak khusus, yang tidak ibadat khusus, dia lupa niat. Bersugi lupa niat, pakai minyak wangi-wangi yang bagi lelaki sunat, lupa niat. Maka kita ni di bulan Ramadan, bersugi ini hukum dia makruh apabila selepas zuhur. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Qaul dhaif kata Imam Nawawi, walaupun lepas zuhur masih lagi tidak makruh, kata Imam Nawawi. Itu pendapat dhaif. Adapun mu'tamad, selepas saja zuhur, maka kita tahan diri kita, jangan bersugi. Jangan beruh gigi. Nak beruh gigi, beruhlah mula daripada fajar sebelum zuhur. Kita nak dapat pahala daripada bersugi, beruh gigi ni, perbanyakkan beruh gigi, perbanyakkan bersugi sebelum zuhur. Kita dapat pahala bersugi sebelum zuhur. Selepas zuhur kita tahan diri kita, aku ni nak bersugi sangat, duk biasa bersugi ni, dapat pahala bersugi ni, tapi oleh kerana larangan makruh, maka terlintas di hati aku tak bersugi, kerana Allah Ta'ala akan dapat pahala tak bersugi. Di awal pagi kita dapat pahala bersugi, di lepas daripada zuhur kita akan dapat pahala tak bersugi. Kedua-duanya dapat pahala. Pagi dapat pahala bersugi, lepas zuhur sampailah maghrib kita dapat pahala tak bersugi. Kita dapat pahala tak bersugi. Baik,
selesailah tuan-tuan. Itulah dia 6 perkara, dua, 6 perkara yang kita share malam ini. Salah satu cara, salah satu teknik untuk kita gandakan pahala di saat kita berpuasa. Inilah asas untuk kita, asas panduan kita bagaimana cara untuk kita mencari pahala. Kerana kehidupan kita tuan-tuan, kehidupan kita di dunia ini, sedar ataupun tidak kita rasa penting ataupun tak rasa penting kita, tetapi akhirnya kita akan tahu bahawa sangat-sangat perlunya kita kepada pahala. Walaupun sekarang ni kita tak rasa apa, ada ke tak ada pahala sama saja. Kita tak rasa pahala tu penting dalam hidup kita buat masa ini, tetapi lawanlah nafsu kita, ajar latihlah diri kita, supaya apa saja pekerjaan dalam agama kita, pastikan amalan dalam agama kita amalan yang sah, amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan amalan yang ada pahala. Dan pahala tu pula kita tahu cara, bagaimana cara untuk kita capai, untuk kita kejar pahala itu, pahala yang semaksimum mungkin, pahala yang sebesar mungkin. Kerana kita masing-masing kita perlu kepada pahala apabila kita mati. Sebab itulah asas dia, kita kena tahu panduan untuk kita ganda pahala. Baik, malam ni kita share tadi tuan-tuan, teknik untuk gandakan pahala melalui teknik buat dan tinggal. Kita buat perkara sunat, di samping kita kekalkan perkara wajib. Kerana kita buat perkara sunat, kita akan dapat ada cara untuk kita dapat 3 pahala. Pertamanya pahala sunat, yang keduanya pahala afdal, yang ketiganya juga pahala afdal. Ada beberapa afdal di dalam satu amalan sunat kita yang kita dah share di awal tadi. Yang keduanya, cara yang kedua, kita nak dapat juga pahala melalui cara meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang makruh. Itulah 2 cara asas untuk kita mendapat pahala. Wallahu a'lam tuan-tuan. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan, rakan-rakan, para asatizah yang join. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan, kelapangan masa untuk melipat gandakan sebaran bentuk amalan tuan-tuan di bulan Ramadan ini. Kita dipermudahkan untuk kita melakukan sebaran bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang mulia yang join kita pada malam ini, khususnya kepada surau yang menganjur tazkirah kita pada malam ini, surau Tahfiz Ad-Diniyah ataupun pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Tazkirah kita ini dianjurkan dengan kerjasama surau Ad-Diniyah dengan kerjasama pusat Tahfiz Ad-Diniyah Bandar Baru Selayan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepimpinan surau Ad-Diniyah dan juga rakan-rakan jemaah daripada pusat Tahfiz Ad-Diniyah yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi serba sedikit asas berkaitan dengan teknik untuk kita gandakan pahala. Kalau ini antara rahsia PKP tuan-tuan, saya kalau tak musim PKP ni janualnya penuh, tak berkesempatan untuk bersama-sama dengan jemaah di surau Ad-Diniyah. Dulunya saya pernah mengajar kitab di sana, oleh kerana kekangan masa saya dan saya pula pindah di Putrajaya ataupun di Jeneram ini jauh untuk saya ke sana, menyebabkan saya terpaksa cancel kuliah kitab saya di surau Tahfiz Ad-Diniyah. Jadi alhamdulillah sempena kita PKP ni kita boleh bertemu walaupun dengan maya, walaupun di maya. Mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman, rakan-rakan, para asatizah yang mulia. Mudah-mudahan kita doakan kita diberi keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim
كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم.